Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya mulakan, saya ingin kongsikan suara daripada Anwar Ibrahim. Suara yang memang power, membuat ramai orang menangis. Daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin kongsikan. Terima kasih semua yang Ibu Ahmad, termasuk dari pembangkang, yang memberi sokongan ataupun yang menyatakan undi percaya atau keabsahan itu tidak diperlukan. Bermakna mereka menerima kenyataan ada perubahan dan tanggungjawab yang saya pikul diberikan ruang untuk meneruskan tugas tanpa gangguan dari sudut mempertikai keabsahan. Beberapa ahli yang berhormat termasuk Arau, Pasir Mas bangkitkan mengapa dikemukakan usul. Mereka harus baca sendiri kenyataan paguh yang mencabar supaya disahkan keabsahan. Itu yang menyebabkan saya, walaupun Menteri Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang dan juga Peguam Negara, malah yang Pertuan Agong sendiri telah menyatakan tidak ada keperluan kerana kenyataan majoriti itu jelas. Tapi saya memilih untuk tidak hanya melihat dari segi keperluan undang-undang atau perlembagaan, tetapi moral legitimacy supaya kita dapat perintah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah rakaman suara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa dia buat usul undi percaya? Yang hairannya, memang beginilah kalau apa lagi mau sebut dengan diorang ini. Dulu mereka mahu cabar Anwar, buktikan keabsahan. Oh, nampak tadi muka Muhyiddin pening gitu. Nampak hadiah wang gitu. Ramai lagi lah muka yang hairan-hairan. Nak hairan apanya? Dulu Anwar Ibrahim selepas dia angkat sumpah jadi Perdana Menteri, sebelum dia angkat sumpah jadi Perdana Menteri, malah setelah dia sudah jadi angkat Perdana Menteri pun, Muhyiddin Yassin bersama dengan Hadiah Wang dan seluruh dia punya gerombolan berusaha sungguh-sungguh membuktikan, mendesak Anwar Ibrahim supaya membuktikan keabsahannya. Lepas tu Anwar Ibrahim dengan penuh beraninya, walaupun menurut peguam yang berkenaan ahli undang-undang, lepas tu daripada Istana Negara juga kata tak perlu, Anwar Ibrahim memilih untuk membuktikan dengan berani bahawa dia ada keabsahan. Ini barulah lelaki berani, ini gentleman. Tapi bila dia buat macam begitu, mereka pula kata, tak perlulah, ini semua drama lah. Apa dus, pening kepala. Sekejap mau, sekejap tidak. Itu namanya bengong. Sudah bengong. Jadi bengong. Otak sudah jadi keras. Kena masuk peti sejuk. Apa yang Anwar cakap? Dia kata, usul undi percaya itu dibuat kerana telah dicabar oleh Muhyiddin. Mereka sudah lupakah bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri di mikrofon, dirakam, di video, macam-macam jenis perakam, di telefon, dirakam. Muhyiddin mendesak supaya Anwar Ibrahim membuktikan keabsahan. Sekarang dia membuktikan keabsahan, takut pula. Ahli Parlimen Pembangkang yang mempertikaikan usul percaya di Dewan Rakyat semalam diminta untuk sendiri membaca kenyataan daripada pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Jadi video pendek yang tadi saya dengarkan kepada kamu, suara itu akhirnya mendapat banyak respon melalui Twitter. Antaranya daripada A. Sheeran kata, Abah okey tak okey? Mana okey? Malu tu, malu. Tebal muka. Malu tu. Sampai terus mengakulah, okey kalah. Tak payahlah ada angkat tangan. Tak payahlah undi belah bagi lagi. Dah kalah lah. Dulu yakin sangat ada sokongan. Sekarang tak payahlah. Jadi sebenarnya siapa yang drama?
Abdul Joni bilang ini gentleman namanya. Saya setuju ini. Ini gentleman namanya. Lepas itu ada ini daripada Eri, dia ada kongsikan apa ini? Kartun yang lucu lah. Ada kartun yang lucu. Saya bacakan untuk kamu. Milo Swam. Milo Swam. Ada muka Muhyiddin, saya cabar Anwar buktikan sokongan sebagai PM, katanya. Lepas itu ada muka Anwar. Anwar kata, baiklah, kita buat usul percaya kepada PM di Dewan Rakyat. Kemudian ada muka, entah siapa punya muka ini, dia kata, Anwar buat usul percaya sebab tak menunjuk-nunjuk sokongan, kata yang satu ini. Lepas itu Anwar punya muka lagi. Korang nak apa sebenarnya, setan? Dia kata lucu lah. Lepas itu Perikatan Nasional, ada muka Perikatan Nasional, saya ada sokongan, Anwar kena buktikan sokongan ahli Parlimen. Lepas itu Anwar punya muka, okey, saya buat usul undi percaya di Parlimen. Lepas tu Perikatan Nasional punya muka dengan geram, kenapa buat undi percaya? Ini semua gimmick. Hai, pening. Sekejap mau buktikan, sekejap tidak mau buktikan. Ini dia punya kartun ini. Ini kartun dia. Kamu boleh tengok di Twitter Anwar Ibrahim. Menerusi itu thread. Okey. Lepas itu ada ZZ punya komen, Pago introvert. Pago introvert. Ini dalam deep habis ini. Okey. So, lain kali kalau cabar Anwar, cabarlah betul-betul. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini Hamzah Zaminuddin kena lagi. Itulah. Ramai orang tanya saya. Mereka tanya saya, kenapa Anwar Ibrahim ni dah jadi macam Perdana Menteri yang suka saman menyaman? Jawapannya mudah. Kalau kamu tidak buat fitnah, anda kena saman. Kalau tidak mau Anwar Ibrahim jadi saman menyaman, kamu jangan memfitnah. Saya kata begitu. Jadi betul lah. Takkan Anwar nak saman-saman saja kalau tak dimulakan dengan fitnah-fitnah saja. Takkan Anwar diam-diam saja. Nanti dia kata, dan nanti dia diam-diam kata pula, diam sebab betul lah. Jadi Anwar Ibrahim Perdana Menteri, mana boleh biarkan begitu saja. Okey, so sebelum itu terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang subscribe. Cepat. Okey, so baru-baru ini Hamzah Zainuddin kasih keluar di Parlimen tau. Ini memang lucu betul. Dia kasih keluar di Parlimen, konon-kononnya ada satu agensi berita daripada Eropah kata Anwar Ibrahim ni pemimpin yang tak bermuler, homoseksual. Tapi rupa-rupanya ini Fahmi Fadzil keluarkan satu lagi fakta baru. Kamu jangan skip. Kamu dengar betul-betul supaya kamu tahu betul atau tidak otak Hamzah Zainuddin ini. Okey. Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital terbaru Malaysia, pasti dia akan buat siasatan. Sebab Hamzah Zainuddin, dia cabar Anwar Ibrahim untuk saman itu agensi berita daripada Eropah itu. Jadi tugas Fahmi Fadzil adalah memang betul dia mau cari dokumen, dia mau cari siapa ini apa yang telah keluarkan berita itu supaya tindakan boleh diambil. Kamu tahu apa keputusan dia? Mengejutkan betul. Entah apa macam si Hamzah Zainuddin dapat berita ini. Pertama, kedua, siapa Hamzah Zainuddin pergi upah untuk cari berita ini? Kalau dia suruh carilah. Kalau tidak, entah berapa puluh ratus jam Hamzah Zainuddin cari berita ini sampai dia jumpa. Sebab susahnya mau cari berita itu, pertama. Kedua, susahnya mau cari agensi berita itu. Kamu tahu kenapa? Ini Fahmi Fadzil kasih kongsi. Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia kongsikan rahsia sebenar. Pertama, Fahmi Fadzil di dalam Twitternya, dia ada turut memberikan agensi berita yang telah dikongsikan, telah didakwa oleh
Hamzah Zainuddin, kononnya agensi berita ini telah mengeluarkan kenyataan artikel bahawa Anwar Ibrahim itu adalah homoseksual. Okey, jadi Fahmi Fadzil kata begini di dalam Twitter dia. Lah, katanya, harap-harap saya punya nada ini betul lah. Lah, saya ingatkan website Hamzah Zainuddin Petik ni level bernama ke, BBC ke, New York Times ke. Rupanya website entah apa-apa. Nama wartawan yang tulis artikel pun tak ada. Lepas tu, jangan nak cuba scam lah Hamzah, kata Fahmi Fadzil. Pertama sekali, Hamzah Zainuddin tidak pernahkah tahu tentang undang-undang apabila membaca artikel. Pertama sekali, untuk melihat credibility artikel itu, kita tengok siapa yang tulis. Kedua, sumber dia dari mana. Ketiga, reference dia dari mana. Barulah berani dibawa, diumum. Ini diumum pula di parlimen. Waduh, otak apa entah. Rupa-rupanya website entah apa-apa. Website entah apa-apa, dia dapat ni Agenzia Nova. Okeylah, ada alamat office Via Peringgi di Rome. Lepas tu ada advertising dealer news online, dia kata. Jadi yang hairannya, kenapa lah Hamzah Zainuddin percaya dengan Agenzia Nova ni yang wartawan tulis artikel pun tak ada. Aduh. Dan yang kedua, ini bukti yang Fahmi Fadzil beri lagi. Fahmi Fadzil tulis begini, Agenzia Nova dari Itali, yang Hamzah Zainuddin petik ni website apa? Ada credibility ke? Kalau begitu, aku mau suruh anak aku buat satu agensi berita, lepas tu entah apa-apa, lepas tu dapat dipercayai artikel. Wow, hebatlah. Reuters Institute for the Study of Journalism ada kumpul website berita paling dibaca oleh rakyat Itali. Kemudian Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital itu, dia tulis di sana, guess what? Agenzia Nova tak langsung ada dalam senarai itu. Jadi, ada credibility kah benda ni? Kalau benda tu tak pernah dibaca, tak ada langsung dalam senarai, jadi ini website apa ni? Website apa sebenarnya ni? Di dalam Reuters Institute for the Study of Journalism, ada kumpul website berita paling dibaca oleh rakyat Itali. Dan tahu atau tidak, tiada pun Agenzia Nova. Aduh. Yang paling uncit 3%, IELTSO 24 Ore Online, itu 3%. Yang lain IELTS paling corot, IELTS itu paling corot. Tapi tidak ada pula namanya yang apa tu itu Agenzia Nova. Macam mana Hamzah Zainuddin boleh percaya dengan benda yang tidak kena iktiraf pun? Aduh, lain kali ambil berita yang kena iktiraf. Sekarang dah jadi buah mulut. Hamzah Zainuddin tak reti nak cari maklumat. Yang tahu cari yang penting ada boleh dijadikan isu. Yang penting boleh ada untuk dihentam Anwar Ibrahim. Yang penting ada isu yang boleh dikenakan kepada Anwar Ibrahim. Yang penting puas hati. Kredibiliti kah, betul kah, tidak kah, tak peduli. Sekarang orang kata cakap macam begitu. Jadi kita harap-harap ahli-ahli parlimen yang lain belajarlah daripada kesilapan Hamzah Zainuddin.
Yang paling hebat, paling mantap lagi, Hamzah Zainuddin ni ketua pembangkang tau. Ketua pembangkang. Mungkin ada bezanya Anwar Ibrahim dengan Hamzah Zainuddin. Anwar Ibrahim suka membaca. Hamzah Zainuddin tak tahulah dia suka membaca kah tidak kah. Tapi daripada tindakan ini, daripada apa yang kita nampak ini, kita tahulah Hamzah Zainuddin ni suka membaca kah tidak, suka cari maklumat kah tidak, dia cari maklumat berkredibiliti atau tidak. Kita dapat tahu melalui perkara ini. Dia sendiri kantoikan dirinya, apa boleh buat, terima sajalah. Bye-bye.